Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, kita masih berada di bab 6, sudut dan tangent bagi bulatan. Dan masih berada di subtopik 6.3 iaitu tangent kepada bulatan. Okay, tangent tu apa? Tangent tu adalah garis yang sentuh bulatan hanya pada satu titik. Ya. Okay, so kita nak sambung tau. Okay, konsep ni, tangent ni tadi, tangent bagi bulatan. Okay, tengok ya, ada gambar rajah ni. Okey, gambar rajah. Okey. Ini tangent. Betul BA ni tangent. CA pun tangent. Okey, dia kata jika dua tangent kepada suatu bulatan berpusat di O, ni O, dengan titik ketangenan B dan C, titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A. Okey. Ada istilahnya macam ni. Ada dua garis tangent. Ni satu, dua. Okey, dia bersilang pada satu titik. Okey, sekarang dia bersilang dekat A kan. Dia jumpa dekat A. So, okey, apa konsep yang awak perlu tahu? Okey, BA sama dengan CA. Panjang ini adalah sama panjang dengan ini. Okey, sama panjang. Kena faham Ada dua tangent jumpa kat satu titik. Dia punya panjang tu sama. Okey, yang kedua, sudut BOA. BOA, sudut ni X ni adalah sama dengan COA. COA sama. Okey? Nilai sama. And then OAB sudut yang kat sini Ni. Sudut sini sama dengan sudut yang bawah ni. Senang buat garis baru nak nampak. X sama dengan ni sama dengan ni. Okey, yang sebelah sini Y sama dengan sini. Okey Faham Okey, ini 90. Ini awak kena tahu. Kenapa 90? Sebab ini, ingat tak? Ada jejari, ada tangent 90. Ada jejari, ada tangent 90. Okey. Faham Tiga ni kena ingat ciri dia tu. Okey, so soalan yang pertama, dalam setiap rajah di bawah, PQ dan RQ, ialah dua tangent bagi bulatan berpusat di O. Okay, dua tangent. Okey, PQ, RQ tangent. Cari nilai X, Y dan Z. Senang je ni. Okey, X. Ni X. So, berapa nilai X? 66. X sama dengan 66. Kenapa pula cikgu? Kan bila ada dua garis tangent, kita guna konsep ni. Ada dua garis tangent jumpa kat satu titik. Titiknya adalah Q. So, nak senang ni. Letak ni garis ni bagi nampak. Ni garis ni. Divider dia. Sudut yang atas sama dengan sudut bawah. X sama dengan 86. So, Y kat sini. So, Y sama dengan 24. Z mana Z? Z ni. Z dengan sama dengan. Z ni bukan darjah tau. Z ni berapa cm? So, Z sama dengan 8. Selesai. Okay, tapi soalan ni mudah sangat ni. Kalau soalan periksa, bertuah awak kalau keluar macam ni. Sebab ini kita nak tengok awak faham ke tidak konsep ni yang atas ni. Ini sama dengan ni. Sudut sini sama dengan sudut ni. Okey. Okey, tengok yang kedua. Masih lagi contoh senang. Okey, ni garis tangent, Okey. Jumpa dekat Q. Okey, pusat kat O sini. Okey, so nak nampak kita buat garis tengah. Okey. Dari O ke pusat titik yang dia jumpa tu. Okey, so X sama macam ni. Ni bawah, ni atas. So, X sama dengan 53. Okay, Y sama dengan, Y kat sini. So, Y sama dengan yang sebelah dia tu. Y sama dengan 37. Okay, last one Z. Ni Z. So, Z sama dengan, panjang PQ sama dengan panjang QR. So, Z sama dengan 6. Selesai. Ni kalau awak boleh jawab ni, maksudnya awak memahami konsep apa yang diterangkan di atas ni. Bila ada dua garis tangent berjumpa, apa konsepnya. Okay. So, sekarang kita nak terus masuk kepada contoh daripada konsep di atas. Contoh tadi Okay. Dia kata, dalam rajah di bawah, O ialah pusat bulatan, cari nilai X. So, ini adalah X. Dia dah campur-campur ni konsep awak ni. Okay. So, bila nilai X awak kat sini, okay, ni jari. Ini tangent ni. Nampak? Dia sentuh pada satu titik R kan? Ini awak kena faham. Ini adalah berapa? 90 darjah. Sebab jari tangent. Okay, jari tangent. Faham? Okay, sekarang ni. Saya nak cari nilai X ni. Okay, ini. Okay,
Ni kena ingat awak balik. Satu bulatan penuh. Okey, satu bulatan penuh ni bulatan. Jumlahnya adalah 360 darjah. Mesti kena tahu. Satu segitiga 180. Satu bulatan 360. Jadi yang bahagian atas ni bernilai 248. Jadi kalau kita nak cari yang di bawah ini, ni, berapa jumlahnya? 360 tolak 248 sama dengan, tekanlah kalkulator kau takut salah. 360 tolak 248, kita akan dapat 112. Okey. Lepas tu kalau awak faham konsep tadi, kan sudut ini kan bila ada dua garis tangent, okey, ni dengan ni berjumpa kat satu titik. Ini garis yang tengah tadi. Sudut ini sama dengan sudut sini. Ingat tak tadi? Ni, yang ni. Cikgu tunjukkan semula Ni yang tadi ni. Ni sama dengan ni kan? Ni dua garis tangent jumpa kat titik A, sini sama dengan sini. Jadi kita dah tahu dah jumlah yang ini, jumlah ni adalah 112. Jadi kalau dia separuh 112 bahagi 2. Okey? Kita akan dapat 56 darjah. Okey, bahagi 2 sebab ini dengan ini sama nilai sudutnya. So awak dapat sini 56. Sekarang bolehlah cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X, cikgu? Okey, ini bentuk apa? Ini bentuk segitiga. Ni nampak tak ni? Ni. Segitiga kan? Ini X. Ini 56. Jadi nak cari X sama dengan 180 tolak 90 tolak 56. Okey, so awak akan dapat berapa? Okey, awak akan dapat 34 darjah. Okey, dah selesai cari nilai X awak. Okey, sekarang contoh soalan yang kedua. Ni, kita buat sikit ni, kata masuk pula. Okey, ni soalan kedua. Okey, soalan kedua sama juga, masih mencari nilai X. So, X awak berada di sini. Oh, soalan ni ada dua lah. Dia nak X dengan Y. Okey, X dulu. Macam mana nak cari X tu? Ni garis tangent. Tangent. Ini, nampak tak ni jari? Tu cikgu cakap, kalau soalan bulatan ni, kena tengok ada gambarnya ni. Okey, bila ada jari, ada garis tangent, sini mesti 90. Lepas tu nampak tak ni bentuk segitiga ni. Ni. Tak comel sangat. Okey, semua 3. Ni 90 tadi. Jadi boleh tak cari nilai X? Sama macam yang ni tadi. X sama dengan 180 tolak 90 tolak 24. Okey, so awak akan dapat 66 darjah. Okey? Tu nilai X. Sekarang kita nak cari nilai Y. Okey. Kalau nak cari nilai Y, okey, X ni kita tulislah. X ini 66. Okey. Nak cari nilai Y, sebenarnya kalau untuk soalan bulatan ni, dia ada banyak cara. Nak cari nilai Y, okey. Yang ni cikgu tunjuk paling senang. Tapi yang ni cikgu rasa ramai yang tak nampak benda ni. Okey. Awak ingat bentuk roket kan? Roket. Yang ni. Cikgu tulis bagi nampak. Ni. Okey, roket macam ni. Kaki sama, satu dekat bulu lilitan, satu dekat pusat. Dalam gambar ni, dia tak berapa nampak roket awak tu. Ni. Boleh nampak tak? Ni kaki dia yang ni. Ni kaki dia ni. Ni kaki dia. Ini kaki dia. Satu dekat bulatan. Kaki yang sama dekat pusat bulatan. Satu dekat bulatan, satu dekat pusat. So, ni X tadi dapat 66 kan? So, nak cari nilai Y. Y sama dengan 66 bahagi 2. Kenapa bahagi? Kalau dekat cari pusat, darab. Kalau nak cari dekat lilitan bulatan, kena bahagi. So, bila kita bahagi, kita akan dapat 33 darjah. Okey? Boleh? Tu satu caranya. Atau cara lain, ada murid dia tak nampak yang tadi tu. Dia tak nampak bentuk roket tu. Okay. Dia jalan dia panjang sikit. Tapi boleh. Sebab bulatan ni banyak caranya. Okay. Dia nampak macam ni. Okay, ni X 66. Okay. Dia cari yang sebelah ni. Cikgu tunjuklah dua cara. Dia cari sebelah tu. Ni kan garis lurus kan?
So dia tolak 180 tolak 66. So dia dapat 180 tolak 66, dia dapat 114. Okey, ini 114. Dia dapat 114. Okey. Lepas tu dia dah tahu. Oh mak kau. Okey, sorry Ini dengan ini sama. Kenapa sama? Sebab ini jari. Ini pun jari, kaki sama kan? Konsep segitiga ni. Lukis. Ni sama, ni sama. So bila dia sama, maksudnya ni Y. Okey, ini Y, ini pun Y. Jadi bila dia sama, ini kan dah bentuk segitiga. Yang kat atas ni kita tahu, yang atas ni adalah ni 114. Jadi maksudnya dia macam ni, Y tambah 114 sama dengan 180. Ada macam contoh sebelum tadi awak buat. Jadi Y tambah Y, 2Y sama dengan 180 tolak 114. Ni. Kenapa tolak? Sebab pindahkan positif. Jadi negatif. So bila awak tolak, awak dapat 180 tolak 114, awak dapat 66. Okey, kita nak cari Y. Jadi bahagi 2, awak dapat 33. Sama kan? Tu yang cikgu cakap, bulatan ni dia ada banyak cara. So awak boleh pilih. Awak boleh tengok dalam gambar ni apa yang bersesuaian yang awak boleh guna. Boleh je sebenarnya. Cara ni boleh, cara ni pun boleh. Okey, sekarang kita nak sambung konsep konsep yang terakhir ni. Konsep terakhir ni. Okey, tengok Okey, ni dia kata ni. Okey, sudut X sama dengan sudut Y. Sudut theta sama dengan sudut beta. Okay. X dengan Y sama. Nanti dia akan explain. Okey, beta sama dengan theta. Dia sama. Mesti pening. Okey, kerana sudut di antara perentas dengan tangent bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkung oleh perentas tersebut. Pening kan? Okey, di hari tu bukanlah lebih kurang. Caranya macam sisi empat kitaran. Cuma yang ini bentuk segitiga. Ni segitiga. Yang harus sisi empat kitaran bentuknya segi empat. Dia macam ni. Okey, nilai yang kat luar ni, okey, dengan ni garis tangent tau. Dia mesti ada tangent ni, kau tak boleh. Ni tangent ni. Okey. Ni bentuk segitiga. Nilai sudut yang kat luar ni, dia masuk ke dalam, dia tolak ke depan. Okey, dia tak boleh pergi ke sini. Kenapa tak boleh sini? Okey, dia ke depan depan ke Y. Sebab tu X sama dengan Y ni. Kenapa tak boleh pergi sini? X sama dengan beta. Okey, dekat X ada garis ni kan? Ni garis ni. X ada dua garis, ini dengan sini. So bila dia garis dengan sini, jadi kita tak boleh ambil garis yang ini. Kita kena ambil garis yang tak kena kat dia. Boleh kan? Tak apa, nanti kita cuba. Okey, next yang satu lagi. Okey, theta. Nampak? Okey, theta masuk dalam, tolak ke depan. Nampak tak? Dia ambil sudut yang tak kena dekat garis dia. Ni garis theta. Dua ni. Garis beta ni kena tak dengan garis theta? Tak kena kan? Sebab itulah. Itu aku kena faham. Kalau cikgu explain ni, ini betul ayat ni. Ni tangent dengan sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkung oleh perentas tersebut. Tapi nak mudahkan cerita macam tu. Masuk ke dalam, tolak ke depan. Dengan syarat ada tangent ni Tangent. Ingat tau. Tangent. Kita tengok soalan 1. PQR ialah tangent. Dah mention dah. PQR tangent. Cari nilai X dan Y. So, Y. Ni Y. X dulu, nak cari X. Okay, X. Tengok X ni. Kita tukar. Tadi masuk ke dalam, tolak ke depan ni. Tolak ke depan, keluar. Boleh juga. Dia masuk sama juga. Kalau 50 kan. Tolak ke depan. Masuk ke dalam, tolak ke depan. Okay, sekarang kita tolak dulu. Lepas tu keluar. Sama. Dia sudut ni akan satu kat luar, satu kat dalam tau. Dia tak boleh tiba awak cakap ini sama dengan ini. Tak boleh salah. Dia bisa satu luar, satu dalam. Jadi terus tulis X sama dengan 50. Okay. Okay, untuk Y pula, ni Y kat sini. Y masuk ke dalam, tolak ke depan. Okay. So, dia dapat Y sama dengan 80 darjah. Okay. Tengok yang kedua. Tengok, faham lagi tak? Okay, masuk ke dalam. Nak tolak ke mana? Tolak ke 40 ke tolak ke 55?
Ni garisan X. Ni garisan X. Jadi boleh tak pergi 40? Tak boleh sebab dia kena garisan hijau ni. Kena kan? Jadi tak boleh pergi 40. Dia mesti pergi yang tak kena garisan hijau. Jadi X sama dengan 5 darjah. Okey, macam tu juga dengan Y. Okey, garisan Y ni garisan tangent, ni garisan Y. Okay, masuk ke dalam, dia tak boleh pergi 55 sebab 55 kena kat garisan merah ni, tak boleh. Jadi dia pergi ke depan. Jadi Y sama dengan 40 darjah. Ingat tau, dia tak boleh pergi kat garisan yang kena dekat dia tu. Okey, sekarang kita nak tengok. Ini dah faham konsep. Okey, kita nak tengok contoh. Okey, contoh Okey. Ni okey, ini dah kena faham-faham konsep ni. Okey, ni. Okey, nilai X. Okey, kalau tengok okey, X ni, X kat sini. Okey, segitiga X yang ni. Ni kena tengok ni sebab dalam satu gambar ni dah ada dua segitiga. Jadi kena tengok betul-betul. Okey, kalau kita nak guna konsep tadi kan. Okey, pergi ke depan. Okey, X ni sekarang kat dalam. Okey, pergi ke depan. So, pergi ke depan dia ke sini. Kenapa tak pergi situ, cikgu? Situ tak ada garis tangent. Garis tangent awak kat bawah ni. Jadi kita ke sini. Okey, ke sini. Sekarang cikgu nak tanya, dia pergi dekat Y ke pergi kat 95? Sebab dia kan nanti keluar. So, sama ada ke sini ataupun ke sini. Betul tak? Okay, sekarang kalau awak nak tahu, dia akan pergi ke 95. Asal pula cikgu tak pergi ke Y? Okey, ni garisan X, ini dengan ini. Garisan ni kena dekat Y kan? Jadi tak boleh ambil Y. Kan cikgu dah cakap dia kena ambil garisan yang tak kena kat dia. Jadi X sama dengan 95 darjah. Okey, Y pula. Tengok ya. Okey, ni garisan Y. Okey, ni segitiga kan? Okey. Cikgu, kenapa tak boleh? Okey, nanti dulu. Nanti cikgu explain kenapa tak boleh ambil yang segitiga biru. Okey, sekarang segitiga hijau. Okey, ni Y awak. Okey. Okey, ni garisan dia ni kan. Ni garisan dia warna hijau ni. So, tolak ke dalam. Sekarang nak pergi sini ke nak pergi ke depan sana? Dua je pilihannya. Sini atau sana. Kalau pergi sini, dia kena garis hijau. Okey, jadi dia pergi ke depan. Okey, pergi ke sana. Jadi Y sama dengan 38 darjah. Dah selesai. Okey, kenapa kita tak boleh ambil ni segitiga yang biru? Ni macam tu. Ni segitiga biru tadi kan? Okey, itu macam ni, sini Y. Kalau tengok gambar tu betul-betul macam tu. Dia ada gap sikit ni. Ni gap ni. Kita tak boleh ambil segitiga ni. Sebab kalau awak ambil segitiga ni, yang ni, kan dengan syarat tadi konsep dia kan segitiga kan? Y ni dia dari sini sampai sini sahaja. Dia tak sampai ke sini. Ni. Dia tak sampai sini. Jadi kita tak boleh ambil yang ni. Okey, kena ambil segitiga yang hanya kena pada dia. Tu. Okey? Faham Kena tengok gambar tu betul-betul. Okey, sekarang contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Ni dah ni, cari nilai X ni. Contoh 4 ni. Okey. So, yang ni, okey, ni ada jejari. Kita tengoklah apa yang ada. Okey, ni jejari, ni jejari. Okey. Ni ada bentuk roket ni. Bentuk roket. Nampak? So, ni 52. Ni sudut bawah berapa? So, kita akan dapat darab kan? Ingat tak? 2 darab 52. Kita akan dapat 104 darjah. So, sini kita tulis 104. Tadi yang jejari cikgu cakap, cikgu ni jejari. Apa gunanya? Bila dia jejari, ni jejari, sudut sini sama dengan sudut sini. Okey? Betul ke tidak? Betul kan? Jadi, orang cari sudut ni sama macam konsep segitiga ni, bentuk segitiga kan? Satu segitiga 180 darjah. Jadinya, contohlah cikgu letak sini. Okey, ni dah ada X, cikgu letak sini Y lah, contoh Y. Jadi Y, sini pun Y kan? Sebab kaki sama. Y tambah Y tambah 104 sama dengan 180. Jadi 2Y sama dengan 180. Tolak 104, kita dapat berapa? Kita dapat tekan kalkulator. Salah pula. 180 tolak 104, kita dapat 76. Jadi Y sama dengan 76 bahagi 2, kita dapat Y sama dengan 38 darjah. Okey? Boleh? So X awak
Kenapa ni? Kenapa nak cari ni? X awak, cikgu nak guna konsep ni. Okay, nampak tak segitiga ni? Ni garisan X awak. Okay, ni ada bentuk segitiga kan ni? Okay, ni sudut X, garis dekat X tu jadi masuk dalam, nampak? Nak pergi ke 52 kan nak pergi ke depan ni? Ni. Dia ke depan sebab tak boleh pergi sini. Sini garisan merah. Garisan dia punya. Tak boleh. So, dia ke depan. Jadi, ini nilai Y awak. Nilai Y, nilai X. 30 dengan ni, yang awak cari tadi 38. Jadi, X sama dengan 30 tambah 38. Awak akan dapat 68 darjah. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh kan? Okay. Okay, so cikgu sambung Okay. So, cikgu sambung. Okay. Tangen sepunya. Apa tu tangen sepunya? Okay, tangen sepunya kepada dua bulatan. Okay, sepunya. Maksudnya ada dua bulatan. Ialah satu garis lurus yang merupakan tangen kepada kedua-dua bulatan tersebut. Okay, maksudnya dia dua bulatan. Okay, bulatan pertama ada tangen. Bulatan kedua pun ada tangen. Okay, dia maksudnya tangen sepunya ni, dia kena kat bulatan ni, dia kena kat bulatan ni. So, garis tu yang itu kan. Okay, kalau kita tengok lagi, ada lagi ni, yang ni. Nampak ni. Dia kena kat sini, dia kena kat sini. So, kita boleh garis. Ini pun tangen, sengit. Ni tangen sepunya dia juga. Okay, ada lagi. Ni. Nampak? Okay, ni boleh lah. Ini pun tangen sepunya dia. Okay, ada lagi. Ni. Kalau macam ni pun boleh kan? Dia kena pada satu titik je. Tangen. Ada lagi tak? Okay, contohlah awak cakap ni. Ni. Kalau cikgu garis kat tengah-tengah ni, 1, 2, 3, 4. Salah lah. Dia kena kat sini pun 2 dah. Tak boleh. Dia mesti kena dekat bulatan pertama ni satu titik je. Okay? So, sekarang kita tengok gambar rajah yang kedua. Ni, gambar rajah yang kedua ni. Mana garis tangen dia? Ni yang pertama. Ni. Dia kena satu titik, satu titik. Sini kan? Mana lagi? Satu titik, satu titik. Sini cikgu. Okey. Satu titik. Ni satu titik, satu titik je. Mana lagi? Sini. Satu titik, satu titik. Dia kena. Ni kebetulan dia rapat kan. Jadi sini pun ada, sini pun ada lah. Okey. Kalau sini, boleh? Tak boleh sebab dia tak kena kat sini. Lagi satu. Kalau sini, kena kat sini, kena kat sini. Jadi 2 titik. Dah salah. Okay, untuk yang gambar rajah pertama ni, dia ada 4 tangen sepunya. Gambar rajah kedua ni ada 3. 1, 2, 3. Nanti awak jumpalah macam-macam contoh ni tangen sepunya ni Okay. Sekarang contoh yang terakhir cikgu nak tunjuk penyelesaian masalah. Awak kan dah belajar banyak konsep dah kan? Dah sebab 6.3 banyak konsep dah awak belajar ni. Okay. So, kita nak, dia kata macam ni. ATB ialah tangen kepada bulatan pusat O. ATB ni tangen. Okay, pusat O. Diberi DAT. Mana DAT? DAT. Ni lah. Okay, sudut ni adalah 25 darjah. Okay. DOT. DOT 110. Ni. Ni 110. Okay, dia memang dia bagi. Cari nilai X dan Y. Senanglah ni. Jangan risau. Okay, yang pertama. Ni nak X awak kat sini. Ni nampak tak ni bentuk roket? Ni cikgu lukis mula. Ni. Bentuk roketnya. Kaki sama ni kaki dia, ni kaki dia. Banyak kan guna roket ni. Ni kena faham Satu kena kat lilitan, satu kena kat pusat. Jadi awak boleh cakap X sama dengan 110 bahagi 2. Sama dengan 55 darjah. Kenapa dia bahagi? Sebab dia dekat lilitan bulatan. Lilitan kena bahagi. Okay? Lilitan bulatan kena bahagi. Okay, sekarang kita nak cari nilai Y. Berapa nilai Y? Okay. Ni. Ni kalau awak ni sebenarnya Y ni senang je pun. Tak susah pun. Okay, ni. Okay, kalau lukis besar. Betul tak ini bentuk segitiga? Awak tahu ini 25. Okey, ini awak cari tadi, ini 55. Boleh tak cari nilai yang semua sekali sini? Semua ni 90 ke? Tak. Okey, tak tau. Okey, ini ni bukan juga Y, tapi
ini ni dia keseluruhan sini sampai sini. Y awak yang kecil cenonet di sini y awak. Okey. So, awak cari dulu sudut yang besar tu. 180 garis tolak berapa ni? 25 tolak 55 nilai X yang awak dapat tadi. So, awak akan dapat 100 darjah. Okey. So, 100 sudut ni 100. Ni 100. Okey. Dan awak kena tahu ini tangent, ini jejari. Tangent jejari maksudnya ini 90. Ni 90 darjah. So, bila ini 90 bermaksud macam mana cik nilai Y? Semua sekali 100. Yang sebelah kiri ni 90. Jadi nilai Y awak adalah 10 darjah. Okey? Dah selesai. So, habis untuk subtopik 6.3 tangent kedua bulatan. So, kita jumpa lagi next class. Okay, bye. Assalamualaikum.